Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Jamal, nombor metrik 260718. Hari ini saya ingin memberi pembentangan berkaitan dengan tajuk tugasan Blok Perdagangan AFTA ASEAN Free Trade Area. Pengenalan AFTA ASEAN Free Trade Area. ASEAN Free Trade Area atau lebih dikenali sebagai AFTA merupakan satu perjanjian perdagangan bebas yang telah dilaksanakan hasil kerjasama di antara beberapa buah negara di dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. Perjanjian ini juga adalah bertujuan dalam memastikan setiap pengeluaran tempatan bagi semua negara-negara yang terlibat diberi hak dan penglibatan yang sama dalam menjalankan kegiatan berkaitan perdagangan di dalam zon bebas. Organisasi AFTA ini juga telah ditubuhkan sejak tahun 1992 ketika konferensi tingkat tinggi KTT negara-negara ASEAN keempat yang telah diadakan di Singapura. Di awal perjanjian AFTA ini ditandatangani secara rasmi Persatuan Negara-Negara ASEAN. Pada ketika itu hanya terdiri daripada 6 buah negara anggota iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura dan Brunei. Namun begitu, pada tahun 1995, sebuah negara lain iaitu Vietnam telah mula bergabung di dalam ASEAN dan kemudiannya pada tahun 1997 dituruti pula gabungan daripada 2 buah negara lain iaitu Laos dan Myanmar. Pada tahun 1999, negara Kemboja juga turut sama-sama menjalinkan gabungan di dalam ASEAN. Bagi gabungan baru 4 buah negara tersebut di dalam ASEAN telah diwajibkan serta sama-sama terlibat dalam menandatangani perjanjian berkaitan AFTA. Sehingga kini AFTA telah terdiri daripada 10 gabungan buah negara di dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. Peta dan kedudukan negara-negara Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan sebuah wilayah yang terdiri daripada gabungan beberapa buah negara yang terletak di antara negara China, India, Australia dan wilayah Samudra Pasifik di dalam benua Asia. Menurut sumber yang diperolehi, anggaran keluasan bagi kawasan daratan yang terdapat di dalam wilayah Asia Tenggara merangkumi 4.5 juta kilometer persegi, manakala kawasan perairannya beranggaran 5.06 juta kilometer persegi. Di antara negara-negara yang berada di dalam wilayah Asia Tenggara adalah negara Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, Kemboja, Laos, Myanmar, Thailand, Singapura, Vietnam dan Timor Leste. Seterusnya adalah tujuan penubuhan ASEAN. Yang pertama adalah dalam memastikan jalinan hubungan dan kerjasama yang erat agar sentiasa sama-sama berbincang, berkongsi pendapat serta mencari penyelesaian dan merangka berbagai strategi dalam memastikan pertumbuhan yang pesat berkaitan ekonomi kehidupan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan kedua pula adalah dalam memastikan hubungan persahabatan yang erat serta semangat kesamaan dalam memastikan bangsa dan kelompok masyarakat yang terdapat di dalam gabungan negara-negara di dalam wilayah Asia Tenggara berada dalam keadaan yang aman, harmoni dan sejahtera. Tujuan yang ketiga pula adalah dalam memastikan jalinan hubungan yang baik serta sama-sama berkongsi teknik strategi dan menjalin kerjasama di dalam pelbagai bidang berkaitan latihan di dalam profesional, sektor pertanian, memperluaskan perdagangan secara internasional, cara dalam meningkatkan taraf kehidupan rakyat negara masing-masing. Belakang dan sejarah penubuhan AFTA. ASEAN Free Trade Area AFTA pada mulanya merupakan hubungan yang telah terbentuk hasil daripada kerjasama dan persetujuan berkaitan sektor ekonomi dan perdagangan di antara gabungan beberapa buah negara di dalam ASEAN. Pada 28 Januari 1992, satu sidang mesyuarat di antara negara-negara ASEAN telah dijalankan di Singapura telah mencapai kesepakatan dalam penubuhan AFTA ini. Di dalam pendirian latar belakang berlakunya penubuhan AFTA oleh ASEAN pada mulanya adalah kerana kemunculan masalah yang serius berkaitan ekonomi setelah berlakunya perubahan sistem pentadbiran politik dan bidang ketenteraan di dalam kawasan wilayah ASEAN tersebut. Bagi nilai pendirian kesepakatan AFTA pula adalah di mana dalam memastikan pelabur-pelabur asing dari negara luar berminat untuk melabur serta menjalankan kepelbagaian aktiviti berkaitan sektor ekonomi di dalam negara-negara wilayah ASEAN, di mana ia sekaligus mampu meningkatkan hasil permodalan yang baik di dalam negara masing-masing. Yang terakhir sekali adalah bagi memastikan hubungan serta jalinan kerjasama yang baik di antara negara-negara ASEAN dalam membangun dan memajukan berkaitan bidang ekonomi dari masa ke semasa. Seterusnya adalah penerangan berkaitan dengan logo bagi penubuhan ASEAN Free Trade Area AFTA. AFTA juga merupakan satu kesepakatan yang telah terbentuk hasil gabungan dari beberapa buah negara yang terdapat di dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN bagi menciptakan satu ruang berkaitan penglibatan dalam zon perdagangan bebas
Bagi AFTA juga, terdapat logo yang dicipta dalam menggambarkan gabungan yang terjalin serta gerakan maju yang sentiasa berkembang di dalam ASEAN. Terdapat beberapa ciri dan maksud di dalam logo AFTA ini, iaitu 6 batang beras melambangkan ciri perwakilan awal 6 buah negara dalam membentuk sebuah gabungan yang menjadi formasi yang berlandaskan perancangan ke hadapan. 6 batang palang yang melambangkan ciri juga agar sentiasa menuju ke hadapan serta saling memberi kerjasama berkaitan bidang ekonomi, serta warna hitam putih solid yang melambangkan ciri langkah berani dalam pembentukan gabungan bagi menciptakan satu pelaksanaan zon perdagangan bebas yang di mana mampu menjadikan ASEAN menjadi unggul dan efisien dalam pelaksanaan dan kemajuan yang dipamerkan dari masa ke semasa. Okey, tujuan penubuhan ASEAN Free Trade Area AFTA. Penubuhan awal ASEAN Free Trade Area AFTA ini adalah bagi membentuk hubungan kerjasama dan kesepakatan berkaitan dengan sektor perdagangan dan ekonomi di antara negara-negara yang terdapat di dalam wilayah Asia Tenggara. Tujuan pertama adalah dalam menggalakkan kegiatan berkaitan perdagangan yang dijalankan sesama negara-negara anggota yang terdapat di dalam ASEAN bagi memastikan pengukuhan serta perkembangan berkaitan ekonomi agar dalam keadaan stabil dan berdaya saing dengan negara-negara dunia yang lain. Tujuan kedua pula adalah bagi memastikan pengurangan dan penghapusan kadar tarif berkaitan perdagangan yang dijalankan. Tujuan yang ketiga pula adalah memastikan tahap keberkesanan serta menarik minat pelabur-labur asing agar lebih cenderung serta sama-sama melabur dan menjalinkan kerjasama ekonomi di dalam wilayah negara anggota ASEAN. Tujuan yang keempat pula adalah bagi memastikan sektor perdagangan yang dijalankan oleh negara-negara ASEAN dapat berkembang serta meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor berkaitan industri yang telah diusahakan. Seterusnya adalah kelebihan penubuhan ASEAN Free Trade Area AFTA. Di antara kelebihannya adalah yang pertama adalah terbukanya peluang besar, yang kedua pula adalah peningkatan kerjasama dengan pihak luar, kelebihan yang ketiga pula adalah peningkatan variasi produk, yang keempat adalah persaingan pasaran yang tinggi, dan yang terakhir sekali adalah harga yang lebih murah. Di antara kesan positif dalam penubuhan ASEAN Free Trade Area AFTA ini adalah yang pertama, kadar penghapusan nilai tarif atau cukai yang dikenakan dalam ahli-ahli negara anggota ASEAN membolehkan keluaran barang serta produk tempatan dapat dijual kepada pengguna yang membuat permintaan pada harga yang lebih berpatutan dan murah. Yang kedua pula adalah persaingan yang sihat akan wujud dalam kelompok pengeluar serantau dalam memastikan tahap pengeluaran serta penggalakan penghasilan barang atau produk yang lebih berkualiti. Yang ketiga pula adalah nilai perpaduan dan muafakat dapat dipupuk di dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir sekali adalah dalam memastikan kewujudan pasaran yang lebih meluas serta meningkatkan pengaliran modal dalam menggalakkan kadar pertumbuhan berkaitan perusahaan baru sekaligus mampu menyumbang kepada tahap kestabilan dan perkembangan ekonomi semasa di dalam ASEAN. Terdapat juga beberapa kesan negatif dalam penubuhan ASEAN Free Trade Area AFTA ini. Yang pertama adalah syarikat-syarikat kecil yang menjalankan pengoperasian di dalam negara anggota ASEAN masing-masing berkemungkinan akan mengalami kerugian akibat gagal dalam memberi saingan dengan syarikat-syarikat besar yang lain. Kesan negatif yang kedua pula adalah usaha yang dijalankan kerajaan di dalam negara-negara anggota ASEAN dalam meningkatkan taraf industri tempatan bagi sesebuah negara tersebut berkemungkinan terbantu atas faktor tahap penumpuan yang lebih diberi terhadap pembangunan ekonomi serantau. Kesan negatif yang ketiga pula adalah akan berlakunya persaingan yang sengit di dalam kalangan negara anggota ASEAN sehingga boleh menjejaskan hubungan perdagangan serta diplomatik di antara negara-negara. Kesan yang keempat pula adalah syarikat-syarikat yang terlibat berkemungkinan besar terpaksa menghadapi serta menanggung kesan buruk yang mungkin timbul akibat kesan serta tindakan blok sektor perdagangan lain yang lebih diperketatkan dan kuat. Mulanya di sini adalah di mana impak berdasarkan dari penubuhan ASEAN Free Trade Area ini AFTA adalah dalam memastikan pelaksanaan berkaitan dengan sektor perdagangan dan ekonomi yang dijalankan dengan pembentukan serta jalinan hubungan kerjasama di dalam negara-negara anggota ASEAN yang lain. Bukan itu sahaja, tahap kesepakatan dan kesefahaman dari pemimpin-pemimpin negara ASEAN juga saling memberi tindak balas yang positif dan berkesan dalam mempertahankan serta melaksanakan prinsip-prinsip utama yang telah ditetapkan sejak awal penubuhan AFTA ini lagi. Di samping itu juga, penubuhan ini juga dapat meningkatkan kadar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi semasa negara yang menjadi keanggotaan di dalam ASEAN. Di samping kegiatan berkaitan perdagangan dalam import dan ekspor produk dapat dijalankan secara bebas, lancar dan menyeluruh. Sekian, terima kasih.